Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saya Zizan dari Asia Camp. Baru-baru ni kita dapat permintaan daripada pihak sekolah. Ada 3-4 sekolah yang tanya berkaitan dengan macam mana kita nak melaksanakan program sewaktu musim pandemik. Kerana saya faham, walaupun sewaktu pandemik kita kena cari jalan bagaimana supaya pembelajaran di luar kelas, pelajar-pelajar sekolah tidak boleh diseimbangkan dengan pembelajaran di dalam kelas. Kerana saya tahu kenapa pihak sekolah merancang tiap-tiap tahun akan diadakan program di luar sekolah. Jadi bulan 12 memang waktunya cikgu-cikgu, guru-guru sekolah merancang program-program luar. Jadi sewaktu mereka merancang, mereka ada bertanyakan bagaimana kita memungkinkan untuk pelajar-pelajar mereka menjalankan program di luar sekolah. Program apa? Kebiasaannya program kabinet uniform, kepimpinan dan program motivasi. Jadi apa yang Asia Camp buat, walaupun tidak ada SOP khusus daripada Kementerian Pelajaran bagaimana pelajar dapat melaksanakan program di luar sekolah, kita yakin SOP ini akan keluar dan kita akan patuh kepada SOP ini. Cuma mungkin sekarang ni belum keluar sebab tidak ada keperluan. Kerana masih lagi di awal persekolahan dan sesi persekolahan pun belum bermula. Dan tambahan pula akan datang nanti vaksin. Jadi kebarangkalian untuk mengadakan program di luar sekolah itu sangat tinggi pada tahun ini. Jadi apa yang kita buat di pihak Asia Camp, supaya guru-guru tahu yang memang kena ada guideline sebelum SOP dikeluarkan. Kita nak merancang program tahunan, mungkin bukan sekarang tapi bulan 6 atau bulan 7 ataupun hujung tahun. Jadi pihak sekolah nak tahu apa guideline yang mesti ada untuk melakukan aktiviti di luar sekolah. Jadi guideline dia mudah, cuma perlu guideline dia mudah. Dia ikut guideline umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Cuma dianya perlu praktikal dengan keadaan di kamp rekreasi. Jadi di Asia Camp sendiri, kita ada pengalaman mengendalikan 100 orang peserta, lebih kurang, ada kadang-kadang 120, kadang-kadang 130, lebih kurang lah, selama 5 siri. Jadi kita semasa PKPB kita telah kendalikan 500 peserta mengikut norma baru di COVID berdasarkan SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia melalui agensi PSMB. Yang run ni PSMB lah, Pemodelan Sumber Manusia Berhad ataupun HRDF. Jadi kita telah ikut SOP mereka dan kita telah jadikan SOP mereka sebagai SOP yang perlu dipatuhi oleh Asia Camp. Dan saya yakin SOP ini boleh digunakan oleh cikgu-cikgu untuk menentukan tempat itu adalah dapat dijalankan dengan selamat untuk program-program mereka yang mereka telah rancang. Jadi SOP yang pertama adalah 3S. Kita pastikan, kita elakkan 3S. Yang pertama adalah tempat yang sesak. Seperti mana yang kita tahu, better kita jangan berada di tempat yang sesak. Masa program pun tengok, reka dulu tempat. Jika di Asia Camp kita memang ada kemudahan sehingga 20 ekar camp. Jadi tempat dia adalah open space dan begitu luas. Jadi untuk kata tempat kita sesak, susah. Jadi tips dia, jika tuan-tuan dan puan-puan memilih untuk melakukan program, kalau tak di Asia Camp pun di mana-mana camp, tentukan kawasan itu tidak sesak. Jadi tempat berkumpul dia adalah luas. Kalau peserta 100, jadi kita perlukan berapa keluasan. Kalau ikut penjarakan 1 meter square, 1 meter di antara satu sama lain. Jadi kalau 100 orang, kita perlukan 100 kali 100.
kita perlukan 10,000 meter square untuk memastikan penjarakan sosial mereka mudah. 100,000, 10,000 meter square untuk activity, that kind of activity, kalau peserta kita 100. Jadi better untuk musim COVID ni tumpukan pada peserta yang mungkin 1 bas ataupun 2 bas saja. Jangan sampai ke 3 bas. Kerana mudah untuk mengelakkan kita berada di tempat yang kita sendiri yang mewujudkan tempat yang sesak tu. Seperti mana yang kita tahu, kawasan camp, kawasan yang kalau lagi-lagi kalau pemilihan camp kita sempit. Jadi bila kita dah bawa peserta yang ramai, kebarangkalian untuk sesak itu ada. Jadi ini yang kita nak elakkan. Yang kedua, kena tentukan juga tempat tu tak sempit. Walaupun camp tu besar, tengok dewan adakah sesuai dengan kadar 40 orang peserta tu. Kalau 40 orang peserta, maksudnya sekurang-kurangnya 40 kali 40, 1,600 square feet. 1,600 meter persegi. Jadi ini kena elakkan lah. Bukan saja tempat aktiviti, dia orang makan mesti besar, tempat tidur pun kena besar, dan tempat aktiviti pun kena luas. Jadi ini pertimbangan yang tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang perlu lihatlah untuk melaksanakan program pada musim pandemik ni. Jadi kita kena elakkan juga S yang ketiga, iaitu sembang dekat. Perhatikan pada polisi camp, polisi tempat yang tuan-tuan dan puan-puan nak buat program tu, adakah mereka macam mana komunikasi semasa berprogram, bincang dengan organizer supaya antara jurulatih dengan peserta tak rapat, antara peserta dengan peserta pun ada penjarakan sosial, penjarakan fizikal. Jadi elakkan 3S ni semasa perancangan. Dalam pertimbangan kita kena pertimbangkan program tu supaya program tu tempat dia tak sesak, tak sempit, dan peserta tidak sembang dekat. Ini semua satu, kita boleh tengok fasiliti masa kita survey. Dan yang kedua adalah perbincangan kita lah dengan organizer untuk kita elakkan 3S ni. Dan apa yang kita kena buat? Tadi kita dah elakkan 3S ni untuk kita mudah untuk kita mengawal risiko COVID virus ni semasa program. Jadi bila kita dah elakkan, kita kena buat 3 perkara ni, iaitu 3W. Kita kena pastikan dekat tempat kita buat tu ada tak disediakan tempat untuk basuh tangan, wash, untuk sanitizer. Di dewan ada tak? Di tempat aktiviti ada tak? Supaya peserta boleh kerap mencuci tangan. Sebab tangan ni adalah anggota badan yang paling mudah terdedah dengan bakteria, sebab dia bersifat kinestetik, bergerak. Tangan ni bergerak. Jadi bila bergerak, lagi kalau kita buat aktiviti outdoor, ni tangan ni digunakan dengan kerap. Jadi bila digunakan dengan kerap, memang kena basuh dengan kerap tangan kita ni. Jadi kena tentukan tempat kita nak buat program tu ada sanitizer. Dan yang kedua adalah ikut arahan dan protokol yang ditetapkan. Pastikan ada sanitizer, ada wear, iaitu wear, pakai mask. Tentukan bukan saja peserta yang kita nak bawa, bukan saja guru-guru yang kita nak bawa, tentukan staff atau organizer program memakai mask sepanjang masa program. Ada tak polisi tu dituliskan? Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan ada wand dekat camp yang kita nak buat itu. Ada wand ni maksudnya tanda amaran. Ada tak mereka ingatkan peserta sekarang ni musim pandemik, jadi penjarakan fizikal kena buat, kena tampal supaya mereka boleh nampak. Bila mereka nampak, mereka mudah nak praktiskan penjarakan fizikal. Ada tak tulis warn, notice dekat situ, dekat bila ada tetamu masuk kena
kena masukkan detail mereka supaya kita tahu siapa yang masuk, siapa yang keluar dalam camp tersebut. Ada tak mereka ambil suhu di premis mereka. Ini semua sangat memainkan peranan di dalam memastikan risiko program menjadi senang dikawal. Apa-apa pun, kalau tak ada COVID-19 ni, ataupun kalau tak ada pandemik ini, camp tetap penuh dengan risiko. Kita buat aktiviti luar penuh dengan risiko. Asalkan kita elakkan 3S, kita buat 3W yang saya share tadi, InsyaAllah dia bukan berkaitan dengan risiko, tetapi dia berkaitan dengan macam mana kita mengawal risiko itu. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan nak melaksanakan program pada tahun ini, kalau nak pertimbangkan tempat yang selamat, program yang risikonya dapat dikawal, elakkan 3S dan buat 3W. Terima kasih. Selamat program pada tahun ini dari Asia Camp.